Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian. Selepas Hanayo bersamaan dengan itu pula, bukan Hanayo saja yang kena hantam, Ngah Ming pun kena sekarang ini. Tapi ada satu video yang saya sisipkan bagi anda selepas ini, saya sisipkan bagi anda di atas ini. Penjelasan yang sangat-sangat penting untuk rakyat Malaysia supaya tidak termain dengan permainan daripada ekstremis-ekstremis yang cuba untuk memecah belahkan perpaduan negara Malaysia. Saya melihat secara keseluruhan, perkara ini bukan tentang perpaduan atau bukan tentang agama, bukan. Tetapi ini lebih kepada politik semata-mata. Ditunggang isu ini oleh mereka yang kurang bertanggungjawab sehingga seolah-olah nampak perkara ini boleh menjejaskan keharmonian beragama di negara Malaysia. Tetapi sebenarnya itu tidak benar, dan kerana itu saya suka dengan penjelasan daripada Wan Hadi ini. Penjelasannya cukup jelas, penjelasannya cukup sederhana, penjelasannya sangat-sangat baguslah, bagi saya bagus, dan tidak menyentuh hati mana-mana pihak, ya. Jadi saya sisipkan bagi anda, jangan skip supaya anda faham apa sebenarnya yang terjadi di Malaysia. Dan lagi bagus kalau anda boleh dapat sharekan video ini supaya negara Malaysia punya penduduk, kita semua rakyat Malaysia, jangan pula kita hanyut tenggelam dengan isu yang hanya ditunggang semata-mata ini sehingga perpaduan kita boleh musnah, ya, boleh musnah. Jadi kita sama-sama jaga perlembagaan negara Malaysia, kita sama-sama jaga kedaulatan negara Malaysia. Yang paling penting, perpaduan rakyat Malaysia kita kena jaga. Dan tadi Suara Rakyat bergema di channel ini saya sisipkan bagi anda. Jadi Presiden UMNO Datuk Seri Zahid perlu ambil tindakan segeralah pada ni Ketua Pemuda UMNO ni, memalukan Kerajaan Perpaduan, memalukan parti sahaja. Okey, hari ni aku nak jawab Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh, yang mana semalam dia ada buat satu kenyataan mempertikaikan pengampunan diraja yang diberikan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana dia minta supaya Peguam Negara jawab sama ada pengampunan Datuk Seri Anwar dulu 2018 dulu dipohon melalui lembaga pengampunan ataupun tidak. Okey, jadi beginilah aku nak nasihatkan kepada engkau ni, Ketua Pemuda UMNO ni. Sebelum kau nak bercakap tu, buatlah homework dulu. Semaklah dulu. Sebab kalau kau pergi Google sekarang ni pun, kau ambil phone kau pergi Google surat daripada Istana Negara yang bertarikh 16 Mei 2018 dulu sebut jelas rayuan pengampunan penuh Datuk Seri Anwar Ibrahim selaku Ketua Umum Parti Keadilan Rakyat PKR waktu itu telah dibentangkan dan dipertimbangkan dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Surat tu jelas. Hari ni satu Malaysia boleh tengok surat tu. Dan Mahkamah Rayuan pada tahun 2021 pernah batalkan satu saman daripada seorang peguam. Peguam ni dia nak pertikaikan pengampunan diraja yang dikurniakan kepada Anwar Ibrahim. Mahkamah Rayuan batalkan saman tersebut. Menunjukkan apa? Menunjukkan memang pengampunan yang diberikan kepada Anwar Ibrahim ikut cara yang betul. Tengok balik Dr. Akmal, tengok balik kes Datuk Seri Najib ini. Datuk Seri Najib didakwa dan disabitkan kesalahan zaman Tun Dr. Mahathir. Dijatuhkan hukuman tahun 2022 zaman Ismail Sabri Bera jadi kerajaan, jadi Perdana Menteri, UMNO menjadi kerajaan. Tapi hari ni orang yang paling teruk kau serang adalah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Okey, sedangkan kau sendiri boleh tengok Dr. Akmal bagaimana Datuk Seri Najib Rosmah Mansur hari ni, kedua-dua mereka ni dapat peluang diadili sebaik mungkin ikut jalur undang-undang tanpa ada langsung campur tangan daripada politik ni. Bahkan Datuk Seri Anwar lah ni, Dr. Akmal, Datuk Seri Anwar lah yang tolong Najib. Datuk Seri Anwar lah yang tolong cepatkan proses lembaga pengampunan terhadap Najib ni. Najib baru 2 tahun duduk dalam penjara, tapi keistimewaan yang dapat pada Najib ni luar biasa, Dr. Akmal. Kalau Ketua Pemuda UMNO, kalau engkau ni Dr. Akmal, kau nak jadi terpaling hero, terpaling Najib lah. Nak jadi terpaling Najib pun semak lah dulu. Jangan duk ikut langgar, ikut selera tekak engkau je. Nafsu tu sabarlah sikit, Dr. Akmal. Nak perjuangkan Datuk Najib silakan. Nak buat perhimpunan ke, nak buat protes ke, silakan, tak ada masalah. Kerajaan hari ni tak kacau lah. Tapi jangan kau kaitkan dengan Presiden kami, Datuk Seri Anwar. Datuk Seri Anwar dah tolong sehabis baik dah. Tiba-tiba kau nak lepas marah pada Datuk Seri Anwar sebab kau tak dapat apa yang kau nak. Jadi Presiden UMNO Datuk Seri Zahid perlu ambil tindakan segeralah pada ni Ketua Pemuda UMNO ni, memalukan Kerajaan Perpaduan, memalukan parti sahaja. Nak main politik sekalipun, jangan sampai tahap kau nak petikai kuasa Sultan Kelantan dulu
bagi pengampunan penuh kepada Datuk Syed Anwar ni. Kau jangan nak pertikaikan benda yang luar bidang kuasa kau. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Mahathir, oh Mahathir. Kesian atuk tua Mahathir ini. Sudah tua, kesian lagi. Dah tua, tiada lagi yang sayang. Semakin tua, semakin ramai yang tak sayang kepada Mahathir. Lama lupa pula letak mikrofon. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pakai mikrofon dulu ya. Okey. Mahathir, oh Mahathir, kesian atuk Mahathir. Kesian dia tahu, kesian. Apa pula tak kesiannya? Semakin tua semakin ramai tak sayang kepada Mahathir. Mahathir yang pernah menjadi ikon harimau Asia. Ikon kepada negara Malaysia yang membangun. Sekarang nampaknya sudah tidak menjadi begitu ikon lagi sekarang, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Nampaknya sudah tidak menjadi begitu ikon lagi lah sekarang. Nampaknya sudah tidak menjadi begitu ikon lagi. Kesian Mahathir. Apa tidaknya, sekarang nampaknya PAS pun setelah melantik Mahathir sebagai penasihat SG4. Nampaknya Mahathir makin dilupakan. Makin dilupakan Mahathir sekarang ini. Setelah banyaklah, makin dilupakanlah Mahathir. Kesian. Walaupun ada juga suara-suara pemimpin PAS yang mempertahankan Mahathir dalam isu Batu Putih. Tapi setelah isu Najib Razak sekarang, seolah-olah Mahathir pula sudah dilupakan. Najib lebih penting dari Mahathir. Najib lebih penting dari Mahathir. Bayangkan nanti apa jadi ya. Bayangkan apa jadi nanti kalau tiba-tiba bersatu pula. Kalau PAS tiba-tiba menjalin semula kerjasama dengan UMNO. Apa jadi kepada atuk tua ni? Apa jadi kepada atuk tua Mahathir ni? Apa jadi kepada dia? Dia nak pergi mana? Dia nak pergi mana, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian? Dia nak pergi mana? Siapa yang lebih penting, Mahathir kah, Najib Razak? Siapa yang lebih lama lagi hidup? Kalau ikut umur, siapa yang lebih lama lagi kuat? Pastinya Najib. Siapa yang lebih penting dalam politik? Dalam konteks politik, siapa yang lebih penting? Pastilah Najib. Najib masih ada pengaruh dalam UMNO yang kuat. Mahathir, parti pun tak tahu apa parti dia ni. Tak tahu apa. Bertanding di Parlimen Langkawi pun, penduduk di Langkawi pun buang dia tahu. Buang terus. Sampai deposit pun burn. Tak dapat deposit balik pun. Deposit pun hangus. Bayangkan saja tak berharganya Mahathir sudah. Tak berharganya sudah Mahathir. Kesian dia tahu, kesian. Kesian Mahathir. Jadi lebih baik begini. Buang saja Mahathir. Apa impact yang Mahathir sudah bawa kepada SG4? Apa impact yang sudah Mahathir bawa kepada SG4? Saya tak nampak banyak pun. Jadi lebih baik buang saja Mahathir. Lebih baik fokus kepada Najib kalau nak fokus kepada Najib. Jangan sampai nanti bengong, jadinya lebih bengong. Nak tolong Najib kah, nak tolong Mahathir kah? Nanti bengong tu jadinya. Nanti bengong. Nak tolong Mahathir kah, nak tolong Najib? Sekarang ni ketiga-tiga orang besar selain daripada PAS ini, semua ada masalah mahkamah. Semua ada masalah Mahathir, bakal. Belum lagi lah, bakal. Bakal. Najib Razak dah jadi banduan. Muhyiddin Yassin berapa banyak dia punya kes sekarang? Berapa banyak kes dia? Kesian. Kesian. PAS ni yang kesian ni. Mereka nak kena tanggung semua manusia yang banyak masalah mahkamah ni ditanggung sendiri oleh PAS. Tapi PAS ni baik hati. Dia nak ambil semua penjenayah.
Aduh, penjenayah seperti Najib dia nak tolong. Apa boleh buat? Kita kena terima bahawa Najib itu memang sudah jadi one of the cons. One of the cons. Sudah masuk pun di dalam penjara. Jadi nak kata apa lagi? Nak nafikan macam mana lagi? Okey, so apa pendapat anda pula? Tinggalkan komen. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Saya mau tanya satu perkara kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Pada pendapat anda, benarkah PAS membuat keputusan untuk bersolidariti bersama Najib itu juga keputusan bersama dengan bersatu? Kalau keputusan bersama dengan bersatu, dua-dua setuju, okey kita solidariti untuk Najib Razak. Perikatan Nasional semua sama sehati, sejiwa sefikir untuk solidariti bagi Najib Razak. Kenapa tak suruh Hamzah Zainuddin untuk, sekarang bukan Hamzah dah, sekarang siapa? Azmin Ali. Kenapa tak suruh Azmin Ali pun tulislah surat, tulis juga surat lah, keluarkanlah juga surat. Solidariti untuk Najib Razak. Baru ngam. Baru orang nampak PAS dengan UMNO ni sekepala. Baru orang sedar PAS dengan UMNO pula. PAS dengan bersatu ni sekepala. PAS dengan bersatu ni sebulu. PAS dengan bersatu ni sehati, mempunyai visi yang sama. Baik buruk bersama, susah senang bersama. Dalam keadaan apapun tetap setia. Itu baru ngam. Tapi kenapa bersatu tidak pula keluarkan solidariti? Mungkin kerana salah seorang yang sungguh-sungguh mau Najib Razak di penjara ialah Muhyiddin Yassin. Jadi bengong kepala akan terjadi ialah kalau UMNO berkawan dengan PAS, kalau Hadi Awang tiba-tiba berpegang tangan, bercium tangan dengan Najib Razak, apa perasaan Muhyiddin yang pernah berusaha untuk memastikan Najib Razak di penjara? Dialah dengan Atuk Tua Mahathir yang berusaha sampai Muhyiddin sanggup kena pecat daripada UMNO, sanggup kena buang dari UMNO, membentuk satu parti yang baru bersama Atuk Tua, membentuk parti bersatu semata-mata untuk melawan Najib Razak. Barisan Nasional. Cuba bayangkan caca merbanya, bengongnya kepala otak sekarang. Perikatan Nasional ada bersatu dengan PAS. Kemudian tiba-tiba sekarang Najib Razak pula menjadi orang penting. Sebelum ini Mahathir yang pernah digelar macam-macam lah, Mahafiraun lah, kafir lah, apalah. Sekarang tiba-tiba pun jadi penasihat SG4. Selepas ini Najib Razak pula apa? Takkan Najib Razak tukar Mahathir pula untuk menjadi penasihat SG4? Tapi tidak mustahil ya tuan-tuan dan puan-puan. Tidak mustahil Muhyiddin Yassin diketepikan, Mahathir diketepikan, Najib Razak tiba-tiba pula jadi penasihat 25%. Penasihat 25% di negara Pasir Berdengung. Pasir Berdengung. Okey, so tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, memang agak pelik dan menghairankan. Politik ini boleh jadi begitu ya. Politik boleh jadi begitu. Yang kawan jadi lawan, yang lawan jadi kawan. Yang dulunya kita usahakan untuk jadi masuk penjara, sekarang kita usahakan supaya dia tinggal di luar penjara. Walawi. Okey, saya sebagai admin The Twin TV, saya menyokong kepada lembaga pengampunan. Pertama,
Saya menjunjung tita kedaulatan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Kedua. Ketiga, saya menyokong apapun keputusan daripada mahkamah, daripada hakim. Itulah saya punya pegangan. Saya percaya kepada perundangan negara Malaysia. Saya percaya kepada undang-undang negara Malaysia yang sentiasa berkecuali. Sentiasa berkecuali dan tidak akan pernah, tidak akan pernah terbabit dengan apa komplot ke apa semua yang nak tuduh tu. Itu pendapat saya lah. Tinggalkan komen anda. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysia aku, kita jaga kita. Bye-bye.